Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, para pelajar tahun 6 yang Ustaz kasih sekalian, pada hari ini kita akan menyambung mata pelajaran Tauhid kita bagi tajuk yang berikutnya, iaitu masih lagi dalam tajuk Asmaul Husna. Kita masuk kepada unit yang ke-6 pada muka surat 59. Para pelajar sekalian boleh membuka buku teks masing-masing dan merujuk di sana. Kita akan masuk kepada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muta'ali, Al-Bar, At-Tawwab, Al-Muntaqim, Al-Ghafur dan Ar-Rauf. Baik, kita lihat kepada nama yang Ustaz sebutkan tadi. Yang pertama iaitu Al-Muta'ali, yang maha suci atau maha tinggi. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Suratul Ra'd ayat 9, yang bermaksud Dialah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan yang nyata. Dialah jua yang maha besar lagi maha tinggi, yang mengatasi segala-galanya. Jadi para pelajar sekalian, Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat muta'ali, ataupun namanya adalah muta'ali, yang paling tinggi. Kerana Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang tertinggi yang ada di muka bumi ini, bahkan bukan sahaja di muka bumi ini, bahkan di alam semesta. Dan semua selain pada Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk, dan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat tunggal yang maha tinggi. Baik tajuk bagi nama yang berikutnya adalah Al-Bar, iaitu yang maha baik, yang maha berbakti. Allah Subhanahu wa taala bersifat dan bernama dengan Al-Bar, yang maha baik. Allah Subhanahu wa taala sangat baik dan sangat berbakti kepada makhluk ciptaannya, kerana Allah Subhanahu wa taala tidak zalim. Allah Subhanahu wa taala maha baik. Sebab itulah kita dalam Islam dianjurkan untuk sentiasa bersangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Surah At-Tur ayat 28, yang bermaksud sesungguhnya kami dahulu tetap menyembahnya dan memohon pertolongannya, kerana sesungguhnya dialah sahaja yang sentiasa melimpahkan ihsannya, lagi yang maha mengasihani. Hari ini kita boleh faham, kalau kita katakan mak ayah kita, lebih-lebih lagi ibu kita ataupun mak kita, sebagai orang yang paling sayang dengan kita, kan? Satu orang ibu yang bersusah payah mengandungkan kita 9 bulan, melahirkan kita, beranakkan kita di hospital dengan lumuran darah yang banyak, dengan kesakitan yang sangat dahsyat, dan kasih ibu ni tiadalah tolak bandingnya. Tetapi kita perlu faham bahawa kasih Allah Subhanahu wa taala, kebaikan Allah Subhanahu wa taala melebihi kebaikan ibu kita sendiri. Ini semua orang Islam, terutamanya kita ini yang belajar agama, perlu faham dan fasih tentang perkara ini sungguh-sungguh. Tidak ada yang lebih menyayangi kita, yang berbakti kepada kita, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Namun itu tidak menghalang kita untuk berbuat baik kepada ibu bapa kita pula. Kita kata, oh Allah aja yang sayang aku, mak ayah aku tak sayang. Tak, bukan begitu. Kita buat baik kepada mak ayah kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berbuat baik kepada ibu dan ayah kita. Ayah kita nampak daripada kecil dia berkorban, bekerja, memerah tenaga, membanting tulang untuk membesarkan kita bersama ibu kita. Jadi tetapi kasih dan sayang Allah, baiknya Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan nyawa kepada kita. Bukan sahaja kehidupan, bukan sahaja wang ringgit, bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan nyawa, memberikan kita nafas, dan banyak lagi kadang-kadang perkara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita yang kita terlepas pandang. Kita lihat kepada sifat ataupun nama yang berikutnya, asma Allah yang berikutnya, At-Tawwab, yang maha penerima taubat. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat menerima taubat hambanya yang ingin kembali kepadanya, kan?
Dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan, Nabi SAW beritahu, Allah Subhanahu Wa Taala ni dia tak kira. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, kalau hamba-Ku datang kepadaku dengan dosa yang sebesar langit dan bumi ni, banyak kan, seluas lautan contohnya, tapi pengampunan aku lebih daripada itu. Maknanya satu orang yang dia berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namun dia sedar akan kesalahannya, dia bertaubat daripada dosanya, dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan terima hambanya yang begini. Kecuali dosa syirik, dosa syirik yang tidak sempat dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia mati dan meninggal, Allah Subhanahu Wa Taala akan kekalkan dia dalam neraka. Tetapi bagi dosa-dosa lain, kita berharap semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita semua. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Suratul Baqarah ayat 160, yang bermaksud kecuali orang-orang yang bertaubat dan yang memperbaiki amal buruk mereka serta menerangkan apa yang mereka sembunyikan, maka orang-orang itu aku terima taubat mereka, dan akulah yang maha penerima taubat lagi maha mengasihani. Nampak? Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang khabarkan bahawa Allah bersifat dengan sifat maha menerima taubat. Jadi semua orang belum terlambat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sahaja kesalahan ataupun dosa yang kita lakukan, kita kembali, cepat-cepat kembali kepada Allah. Walaupun kita mengulangi dosa yang sama, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala takkan pernah jemu untuk menerima taubat kita. Bahkan mungkin kita lah yang akan jemu untuk bertaubat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita ke semua kesemangat untuk sentiasa kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inna as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Baiklah, untuk asma Allah yang seterusnya, Al-Muntaqim, yang maha memberi pembalasan. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan maha memberi pembalasan. Kerana apa Allah memberi balasan? Kerana inilah antara natijahnya daripada sifat adil yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang baik akan dibalas baik, orang yang buruk akan dibalas buruk. Begitu adilnya Allah Subhanahu Wa Taala dalam membalas setiap perkara. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّا ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Surah As-Sajdah ayat 22, yang bermaksud, dan tidaklah ada yang boleh zalim, yang lebih zalim daripada orang yang diberi ingat dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya dan tetap mengingkarinya, sesungguhnya kami tetap membalas. Nampak? Allah beri ancaman kepada orang yang memalingkan diri dia daripada ayat-ayat peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka kepada orang yang melalai-lalaikan peringatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam melalui Quran dan juga hadis Nabi SAW. Oleh itu, kita sebagai orang Islam setiap kali menjumpai ayat-ayat Quran, kita dengar, kita fahami, kita tunduk dan patuh, dan janganlah kita mempertikaikan apa-apa yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala maha membalas setiap perkara yang kita lakukan. Kalau baik kita lakukan perbuatan yang baik, maka baiklah balasan untuk kita. Tetapi jika kita melakukan amalan perbuatan yang jahat, maka Allah Subhanahu Wa Taala juga akan membalas dengan kejahatan. Kerana bukannya Allah tu jahat, tapi adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sifat ataupun asma Allah yang berikutnya, Al-Afu, yang maha pemaaf. Sama macam tadi At-Tawwab, ini juga sama maksud dia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ulaika 'asallahu an ya'fu 'anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Surah An-Nisa ayat 99, yang bermaksud, maka mereka yang demikian sifatnya, mudah-mudahan Allah memaafkan mereka, dan ingatlah Allah maha pemaaf lagi maha pengampun. Kan? Seperti mana yang kita telah cakapkan tadi, bahawa
Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat Maha Pengampun kepada hamba-hambanya yang ingin kembali kepada Allah Azza wa Jal. Baik, untuk berikutnya kita masuk sedikit unit 7, sifat Allah yang berikutnya, asma Allah yang berikutnya, Al-Malikul Mulk, Dzul Jalali wal Ikram, Al-Muqsit, Al-Jami'. Al-Malikul Mulk, yang Maha memiliki kuasa pemerintahan. Hari ini kita faham bahawa di dalam Malaysia ni ada kerajaan yang memimpin ataupun memerintah. Tapi Allah Azza wa Jal dengan ketinggiannya, dengan kehebatan Allah Subhanahu wa taala yang maha dahsyat itu, Allah lah yang memiliki kerajaan keseluruhan alam semesta ini. Bukan sahaja bumi, bukan sahaja planet, tapi alam semesta yang maha luas ini. Kalau kamu kat dalam internet tu, daripada kamu main game ataupun tengok cerita-cerita yang mengarut-ngarut, lebih baik kamu buka mengenai tentang alam semesta. Kamu lihat kejadian, kehebatan yang Allah Subhanahu wa taala zahirkan melalui ciptaannya. Ada binatang yang pelik-pelik, ada planet yang jauh-jauh, ada alam semesta yang lebih besar daripada alam semesta kita Bima Sakti ini, kan? Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikul mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Suratul Imran ayat 26 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, tu'til mulka man tasha', lahul mulki tu'ti mulka man tasha'. Nampak dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa Allah yang memiliki kerajaan, segala kerajaan yang ada di dunia ini dan di seluruh alam semesta. Semuanya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memasukkan malam ke dalam siang dan Allah yang mengeluarkan siang daripada malam. Allah Subhanahu wa taala melakukan segala apa yang dia kehendaki. Inilah kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat kepada asma Allah yang berikutnya pada muka surat 64, iaitu Dzul Jalali wal Ikram, yang maha mempunyai kebesaran dan kemuliaan pemerintahan. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabaraka ismu rabbika dzil jalali wal ikram. Suratul Rahman ayat 78 yang bermaksud, maha sucilah nama Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kan hari ini kita faham bahawa raja-raja agung tu ada kebesaran dan kemuliaan. Tapi kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala lebih lagi daripada itu. Lebih tinggi dan lebih dahsyat dan lebih banyak daripada itu. Kerana kesemuanya makhluk ini tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat kelak hanya Allah sahaja yang berhak menentukan segala-galanya. Hari ini kita tunduk patuh kepada raja dan agung kita kerana dialah pembuat polisi di negara dasar-dasar di negara kita. Tetapi di dunia ini secara hakikatnya dan di akhirat kelak, Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya raja yang ditaati dan didengari. Baik, untuk asma Allah yang berikutnya adalah Muqsit, yang maha mengadili. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nad'ul mawazin al-qist liyawmil qiyamah فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Suratul Anbiya. Dan ingatlah kami akan mengadakan neraca timbangan yang adil. Nampak tak? Yang adil, qist. Sifat Allah ataupun asma Allah yang kita sebutkan tadi adalah qist, al-muqsit, yang maha mengadili. Pasti dan pasti di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengadili kita semua. Orang kaya kena adili, kena timbang. Orang miskin kena timbang. Orang sihat kena timbang. Orang sakit kena timbang. Orang senang kena timbang. Dan orang susah pun, semua orang kena hisap di akhirat kelak tanpa seorang pun terkecuali. Dan nabi-nabi dan para rasul
orang-orang soleh pun akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kan. Oleh itu, kerana itulah Allah Subhanahu wa taala, dia ada satu sifat yang maha sempurna bagi dia akan mengadili segala seluruh makhluknya. Inilah kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk asma yang terakhir untuk hari ini kita akan bacakan Al-Jami' yang maha menghimpunkan segala-galanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Suratul Imran. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang akan menghimpunkan sekalian manusia untuk menerima balasan pada suatu hari, iaitu hari kiamat yang tidak ada syak padanya. Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janji. Nampak? Yang akan menghimpunkan kita di akhirat kelak adalah Allah Subhanahu wa taala, kerana kita semua adalah makhluk Allah dan Allah berhak dan layak untuk berbuat apa sahaja kepada kita. Inilah kehebatan asma Allah yang maha indah, yang maha sempurna, yang patut yang semua orang Islam lebih-lebih lagi kita untuk kita imani. Dan bukan sahaja kita percaya, tetapi kehidupan seharian kita mestilah berlandaskan perkara ini. Kerana apa? Setiap yang kita lakukan kita ingat, Allah ni kalau orang lain tak nampak pun dia maha melihat. Benda ni esok kalau benda yang tak baik aku buat ni, Allah Subhanahu wa taala akan hisap aku, akan timbang amalan aku di akhirat kelak. Masa Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan aku di akhirat kelak. Yang kita ingat semua perkara yang kita pelajari, insya-Allah taala Allah Subhanahu wa taala akan jadikan diri kita orang yang saleh, orang yang beriman. Semoga kita mintalah perkara ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Setakat itu dahulu, jangan lupa untuk tulis nota dan buat latihan dalam buku inovatif kamu, buku aktiviti. Semoga pelajaran kita hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Iktafi bihadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.